Assalamualaikum warahmatullahi. Kita panjatkan syukur kehadirat Subhanahu wa ta'ala dengan limpah dan kurnia kita dapat berkumpul pada malam ini dalam suatu program agama tazkirah. Mudah-mudahan kehadiran kita dan usaha kita pada malam ini akan terhitung sebagai suatu amal soleh yang akan tercatat di dalam buku amalan kita, yang mana buku tersebut akan kita lihat pada hari kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Yang hari itu Allah sifatkan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari akhirat nanti tiada berguna lagi harta yang banyak, anak yang ramai, melainkan mereka yang datang bertemu dengan Allah dalam keadaan hati yang sejahtera daripada syirik dan dosa. 2-3 hari ni orang sibuk marah ke Yahudi dalam water berita, dalam radio. Orang yang ikut Yahudi pun marah juga Yahudi. Ini cerita panah lah. Sebab ada beberapa orang sukarelawan Malaysia yang ada dalam kapal yang diserang atau ditawan oleh tentera Yahudi Israel laknatullah. Nah, oleh kerana ada rakyat Malaysia dalam kapal tu dan kapal tu kena tawan, maka Malaysia sekarang menjadi sebahagian daripada wira dunia dengan sebab duduk dalam kapal tu je. Maka hari-harilah kita tengok wira-wira kita ni dengan makan malangnya, dengan Perdana Menteri, kan salang dengan bini Perdana Menteri pula. Macam-macam dapat sumbangan. Pejuang mujahidin hak sungguhnya di Palestin tu. Jadi kita tergelar dengan hak naik kapal saja gitu je. Jadi mungkin niat mereka itu baik, tetapi telah dimainkan oleh kerajaan Malaysia yang cuba nak mencari nama di mata dunia. Baru 2-3 hari ni berbunyi Yahudi itu jahat. Allah sebut dalam Quran 1400 tahun dah Yahudi itu jahat. Dan kita wajib kena kata Yahudi itu jahat. Wah, Yahudi itu Tuhan marah. Kalau kita tak kata, tak sah sembahyang kita. Iaitu dalam ayat ghairil maghdubi alaihim. Kalau kita buka kitab tafsir, umpamanya kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari dan seumpamanya daripada kalangan mufassirin yang mu'tabar, sampai kepada ayat ghairil maghdubi alaihim, mereka mengatakan humul yahudu. Inilah orang-orang Yahudi. Maksudnya bila kita kata ghairil maghdubi alaihim, iaitu kami tidak mau mengikut jalan orang-orang Yahudi. Siapa tak baca ayat ni tak sah sembahyang ni. Imam tak baca, sotir masjid tak sah. Imam kata ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim amin. Makmum tanya ke mana imam? Tak baca ghairil maghdubi alaihim. Mak kata tak sedar nak kata Yahudi jahat. 2-3 hari ni pula sibuk Yahudi jahat. Dulu Yahudi baik. Dulu Yahudi tak boleh kita kata jahat. Dulu ada orang Malaysia yang dia membela Yahudi, padahal darah nenek moyang dia tak kena pun ke orang Israel. Beranak Batu Pahat, beranak di Pekang Pahang, beranak di Alostar, tetapi membela Yahudi. Apabila ada ulama mengatakan Yahudi adalah bangsa yang paling jahat, maka orang Melayu pula yang mengada-ngada mengatakan tak boleh kata Yahudi jahat. Nampak? Sebab itulah kata ulama, Tok Guru kata kalau bodoh duduk diam, jangan bercakap. Kalau cakap tahulah bodoh. Kalau kita bodoh duduk diam, nyanda di tiang. Relax. Apa tengok orang ni cerdik ke bodoh? Dah dihukum pasal dia diam. Dia pun cakap, bodoh lah tadi. Ada
mana pula tak boleh kata Yahudi tu jahat? Sedangkan dalam surah Fatihah, ghairil maghdubi alaihim tu maknanya bukan jalan-jalan Yahudi yang Tuhan sangat marah. Tuhan marah tak Yahudi kalau Yahudi tu tak jahat? Sebab apa Tuhan marah? Kerana Yahudi tu baik, kerana jahat lah. Nah, macam anak kena marah di mak, mana anak tu nakal, anak tu tak baik kan? Nah, mana ada mak marah kerana anak tu baik. Pasal apa? Bahan anak dengan tali timbul sampai berdarah-darah. Oh, anak kita berakhir baca buku sekolah. Tu bahan. Mak dia cewek ke apa? Nah, jadi bila dalam surah Al-Fatihah kata al-maghdubi alaihim, bukan jalan-jalan Yahudi yang Tuhan sangat murka kepada mereka, maknanya yang Tuhan marah tu. Marah sebab jahat, bukan sebab baik. Orang Malaysia lagi kata tak boleh kata Yahudi jahat, Melayu jahat juga. Pula dah. Kita tak nafilah ada bangsa-bangsa selain daripada Yahudi jahat. Bangsa Melayu ada jahat, rogo orang, nak bunuh orang. Bangsa Jepun ada jahat. Bangsa Hindu, bangsa India, bangsa apa lagi, orang putih. Nah, semua bangsa ada yang baik, ada yang jahat. Tapi ayat ini mengingatkan kita Yahudi paling jahat. Paling ni faham tak paling? Macam kereta laju lah, ni kereta Proton Wira laju 160 naik, memang laju. Proton Wajah laju, Proton Kancik laju kau, laju belaka. Tapi mesti ada yang paling laju. Nah, paling laju umpamanya kereta dia McLaren, umpamanya dia paling laju. Begitu juga dengan bangsa, dia ada jahat ada baik, tapi paling jahat Yahudi. Dalilnya dalam Quran. Nampak? Dalam Quran, dalam hadis mengatakan Yahudi bangsa paling jahat, bangsa yang dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh para rasul. Tiba-tiba kita orang Melayu mengada-ngada kata tak boleh kata kita dah baik. Nampak? Dia kata tak boleh kata ke bangsa. Ada juga orang Yahudi baik, betul. Kita tak kata semua tu jahat, tapi kita kata atas jalan itulah bangsa paling jahat, bangsa Yahudi. Nampak? Bangsa paling lambat pikap, bangsa Melayu. Nampak? Dia gitu. Jahat Yahudi. Dia kata dah orang lain bunuh orang juga, betul. Tapi tidak ada bangsa selain Yahudi bunuh Nabi. Ada orang Cina bunuh Nabi? Ada orang putih bunuh Nabi? Tak tahu. Nabi orang putih yang dia bangga-banggakan, Jesus Christ, Nabi Isa AS, Yahudi nak bunuh, walaupun Allah tukar. Faham? Nabi-Nabi yang dibunuh, yang bunuh ni orang Yahudi je. Waktu mereka paling jahat. Kita bunuh orang dosa besar, tapi kalau dosa orang yang paling dosa yang paling besar bunuh Nabi. Membunuh tanpa sebenar haram. Kita bunuh semua gantang seekor, dia tak ada kena-mengena dengan kita. Kita tengok jalan ada jalan atas dahan, seekor semua, kita pun bunuh dia. Haram? Saya jawab haram tak? Haram tak? Dia tak menyakiti kita, kita pergi bunuh. Dia tak masuk binatang yang sunat bunuh. Lain babi Nabi kata sunat bunuh, atau anjing gila. Nah, semua duduk atas dahan, atas ranting kayu, kita pergi kengek acuh, haram. Tapi sama tak dosa kita bunuh seekor semut dengan kita bunuh mak kita? Mana besar? Tak erti jawab. Sakit daya. Tu tak erti kau. Mana besar dosa bunuh seekor semut dengan dosa bunuh mak sendiri? Biar kau jawab gitu macam mana mu nak pergi Palestin je ni. Jawab dah. Tapi bunuh Nabi dosa paling besar, kerana Nabi utusan Allah. Nabi utusan Allah. Dia bunuh rasul-rasul. Mereka pernah membunuh 30 orang Nabi pada satu pagi. Hari yang sama 30 Nabi. Ambo ramai benar Nabi rupanya. Ramai. Kalangan Israel paling ramai turun Nabi. Dia paling ramai Nabi yang bangkit jadi Nabi. Melayu tak ada. Melayu dia jadi Nabi.
Tak ada lah Haji Gaham bukan tu. Haji Gaham Selangor bukan tu Labi. Dia yang turun Nabi, yang jadi Nabi bangsa Arab, bangsa Israel. Yang paling ramai jadi Nabi Tuhan lantik dari kalangan Israel. Israel ni bukan agama, dia bangsa. Batu dia panggil Bani Israel. Bani Israel maknanya keturunan. Kita Bani Melayu. Bani Melayu maknanya keturunan Melayu. Bani Israel maknanya anak cucu orang Israel. Siapa dia? Nabi Yaqub alaihi salam. Maknanya keturunan Nabi. Jadi Israel ni maknanya Nabi. Tapi sekarang maknanya Israel maksudnya orang-orang Yahudi yang duduk di negeri dekat Palestin, negeri haram. Nampak? Untuk nak cerita dia. Manusia ni dia terbagi kepada dua yang besar lah. Satu Bani Israel, satu Bani Ismail. Bani Ismail ni Arab. Jadi Arab Mesir, jadi Arab Saudi, jadi Arab apa benda ni Kuwait dan seumpamanya. Dan dua-dua ni asal daripada seorang, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nampak? Nabi Ibrahim dia ada dua isteri, Siti Hajar dengan Siti Sarah. Iaitu lahirlah anaknya Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Dua-dua ni anak Nabi Ibrahim. Melalui Nabi Ismail ni turun orang Arab. Ikut Nabi Ishaq ni Israel. Jadi keturunan Nabi ni dikatakan Bani Israel. Tapi sekarang Bani Israel ni kafir. Sebab tu Tuhan sebut dalam Quran, innal ladzina kafaru min bani Israel. Nampak? Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan keturunan nabi-nabi Israel ni sekarang sudah kufur. Pasal apa kufur? Pasal mereka telah mengubah kitab Taurat dengan cita rasa sendiri, dan mereka beriman dengan kitab Taurat baru. Kalau dulu kak Bani Israel Muslim, tapi sekarang Bani Israel kufur. Yang ini jadi kafir dengan sebab percaya kepada kitab Taurat baru yang diubah oleh tangan-tangan mereka. Lepas tu kita kena ambil pengajaran kak, cerita orang Israel. Mereka ubah kitab Taurat kitab Allah turun daripada langit, maka Allah kata kufur. Orang kita ni Islam ni turun Al-Quran, kita pergi tukar pula hukum dalam Quran sama macam Bani Israel.